Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tammim bil khair ya karim. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala diberikan kesihatan dan diberikan sihat tubuh badan, dapat kita sama-sama mempersembahkan ibadat kita kepada Allah Ta'ala dalam keadaan bersertakan dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sembahyang berjemaah yang menjadi satu kehebatan umat Islam. Walaupun dia dalam keadaan orang yang tidak banyak ilmu, tetapi dia sangat menjaga akan sembahyang ini, dan bukan sekadar dia menjaga ibadat sembahyang berjemaah, tetapi dia menjaga rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah akan bantu dan Allah akan jaga sesiapa yang menjaga agama Allah, yang menjaga Allah, termasuklah mengimarahkan masjid ini, salah satu daripada ibadah yang besar, sehingga kan masjid ini berbeza dengan bangunan-bangunan yang lain yang ada di atas muka bumi ini, di mana masjid ini mempunyai adab yang bila mana masuk disunatkan kepada kita melangkah kaki kanan, disertakan dengan doa, dan apabila kita nak duduk, di antara adabnya disunatkan terlebih dahulu dan menjadi hukum makruh sesiapa yang masuk ke dalam masjid tanpa melakukan 2 rakaat solat, sama ada sembahyang sunat wudu ataupun sembahyang sunat qabliyah ataupun sembahyang sunat mutlak, ataupun dia melakukan sembahyang sunat yang disebut tahiyatul masjid secara khusus. Apa-apa sembahyang 2 rakaat yang bila mana dia masuk dimulai dengan sembahyang 2 rakaat itu, itulah dinamakan tahiyatul masjid. Dan sunat supaya dia tidak duduk terlebih dahulu, dan hukum dia makruh siapa yang masuk ke dalam masjid tanpa melakukan solat 2 rakaat. Tidak ada satu bangunan yang dibina, walaupun sehebat mana bangunan itu, dituntut untuk melakukan sembahyang sunat apabila masuk melainkan masjid. Itulah hebatnya. Ya, jadi bila kita datang ke masjid ini, banyak perkara yang kita jaga, banyak perkara yang kita buat yang sunat-sunat. Macam tuan-tuan duduk ni, ya, tak lupa untuk kita niat iktikaf sambil-sambil kita mendengar, ya, majlis ilmu, ya, maka sambil-sambil kita berzikir, dan juga sepanjang kita duduk ini sekiranya disertai dengan niat iktikaf. Niat iktikaf tu mudah je, tuan-tuan niat je saja aku iktikaf dalam masjid kerana Allah Ta'ala. Mudah je, ya.
Tapi yang ini kadang-kadang dia terlupa. Kan? Kadang-kadang lupa tuan-tuan. Tuan-tuan masuk tadi barangkali mungkin lupa nak i'tikaf. Bila sebut ini baru teringat. Dah separuh jalan. Tapi niat. Ya, niat. Jadi ada pahala yang beriktikaf di masjid dalam masjid itu secara khusus Allah bagi ya pahala yang lain. Baik. Tuan-tuan sekalian, malam ini kita bicarakan sedikit tentang ya, untuk santapan rohani kita dalam satu bab yang berkaitan dengan penyakit percakapan. Dalam bercakap ini dia ada penyakit ya, terlebih cakap di bawah padam, bercakap yang tak tentu arah akan jadi penyakit. Bercakap dalam perkara yang tidak berkenaan, yakni tidak bermanfaat. Siapa yang benar-benar mengetahui kepentingan atau nilai masa hayatnya di dunia? Tuan-tuan, kadang-kadang kita benar tak renung. Ya, Allah bagi umur ini ada nilai tak? Tuan-tuan, umur yang Allah bagi ini ada nilai tak? Ada. Tapi kadang-kadang ramainya manusia tak menilai umur itu. Betapa berharganya umur yang Allah Ta'ala beri. Ya, semasa hidup di atas dunia ini. Siapa yang pernah berfikir tentang nilai umur? Tuan-tuan, sepatutnya semua orang ini, semua orang kena berfikir tentang sangat bernilainya Allah Ta'ala bagi umur kepada kita. Apabila kita menyedari bahawa bernilainya umur ini, barulah kita merasakan sekiranya kita melakukan ataupun bertutur kata percakapan yang tidak bermanfaat, kita merasakan rugi. Ya, ada orang dia banyak bercakap, tapi percakapan yang tidak bermanfaat. Waktu itu mungkin barangkali dia lupa. Ya, dia lupa akan betapa berharganya umur. Ya, umur yang ada. Bila Allah sambung umur, teruskan umur kita, bermakna kita hidup. Bila Allah ambil nyawa kita, bermakna habis umur. Sebab itu kalau orang tua bercakap dulu, tuan-tuan sekalian, dia menyampaikan berita, habis umur dah, kata dia. Kan? Dah habis umur dah, Pak Ngah. Habis umur. Jadi masa ada umur tu buat apa? Inilah yang patut difikirkan oleh orang-orang yang beriman bila mana Allah bagi akal untuk berfikir. Salah satu daripada untuk berfikirnya tentang umur yang Allah Ta'ala beri ini. Kalaulah dia mengetahui tentang betapa bernilainya umur ini, nescaya dia akan meninggalkan percakapan yang tidak bermanfaat. Dan tentu dia tidak akan menghabiskan umur itu kepada perkara-perkara yang tidak berfaedah. Sehingga kan apa? Tuan-tuan sekalian, sehingga kan dia menampakkan kesibukan dia, tak ada masa untuk dia nak datang ke masjid, tak ada masa untuk dia nak ya baca Quran. Tuan-tuan, rugilah umur sesiapa yang Allah beri umur, dia tak ada masa untuk membaca ayat-ayat Allah. Sangat rugi dan sangat malang. Kerana apa? Kerana Allah bagi umur itu ya kepada setiap orang sudah tentu Allah mengaturkan masanya. Cuma tinggal lagi kita lah. Ya, sebab itu Nabi sebut dalam satu hadis, ni'matan maghdunun kathirun minan nas as-sihhatu wal faragh. Nabi sebut dua nikmat yang selalu orang lupa, selalu diabaikan begitu. Tiba-tiba pergi je, tiba-tiba sudah umur dia dah 60 tahun. Tengok-tengok amalan tak banyak, tangguh punya tangguh, sibuk tu buat urusan lain, tak dan nak beribadah. Sampai umur 80 tahun pun begitu juga. Ya, tuan-tuan.
Maka dua nikmat Nabi kata yang sering manusia lupa, sering lalai. Banyak manusia yang rugi, iaitulah nikmat sihat tubuh badan, dan yang kedua ada masa Allah Ta'ala bagi masa lapang. Tuan-tuan, sebab ada masa lapang ni Allah bagi, tuan-tuan dapat datang. Ada orang waktu begini sibuk dengan urusan berniaga yang tak pernah sudah, sehingga tak ada masa. Ada orang, tuan-tuan sekalian, asalnya tak berniaga, dia datang ke masjid, setiap waktu datang ke masjid. Allah uji sedikit dengan perniagaan, maghrib isyak tak dapat datang ke masjid. Tuan-tuan, tambah kalau orang bencing, boleh dia nak cari kerja, tak ada masalah. Yang orang dah bersara, ya, ustaz jemulah, duduk saja, berniaga je lah. Akhirnya buka perniagaan, ya, jual makanan dan sebagainya, sehingga di waktu pencing sebelum bekerja dapat datang ke masjid 5 waktu. Tiba-tiba dengan seronok berniaga tak dapat datang ke masjid, rugi. Itu dah satu kerugian. Ramai saya borok-borok dengan kawan-kawan yang pencing, ya, pencing dah ustaz, habis tak buat apa program dia, cukuplah kata rezeki yang ada, buatlah aktiviti yang tak mengganggu waktu solat. Okey, itu yang terbaik. Kenapa? Kerana dia merancang untuk hari akhirat. Merancang untuk hari akhirat, dan dia berfikir tentang umur yang berbaki dia tidak berapa lama. Bila pencing umur 60 tahun, tuan-tuan sekalian, takkan tuan-tuan nak fikir masih ada 40 tahun baki umur, kan? Takkan sampai 100 tahun. Paling-paling tidak kita pun duk kira-kira umur 60 tahun pencing, mungkin 10-15 tahun lagi ni agaknya habis. Habis dalam tempoh 15 tahun tu kita nak buat apa? Ni orang-orang yang pencing, dia kena merancang, ya, dia kena merancang. Dia tak sabar buat kerja baik, buat kerja tu baik. Jangan sampai sebelum daripada pencing dah tak sempat nak datang ke masjid. Bila dah pencing, ya, lagi tak sempat nak datang ke masjid. Ini di antara orang-orang yang rugi. Orang yang rugi. Tu kena undur balik lah, kena fikir balik, kena rancang balik. Semula aku tak jadi ni. Dulu masa belum pencing pun aku dah sibuk tak tentu Allah. Masa dah pencing pun, ya, aku lagi sibuk. Tu lagi tak jadilah, tuan-tuan. Ya, lagi tak jadi. Patutnya boleh menyibukkan diri, tetapi tidak menghalang kita untuk menjadi pelanggan tetap masjid setiap waktu bila dah pencing. Ya, itu dia disebut sebagai orang yang bijak. Ya, orang yang bijak, dia sentiasa menggunakan akal dan memikirkan untuk melakukan yang paling baik daripada hari yang sebelum. Ya. Baik. Kesedaran beginilah yang memberikan kekuatan kepada seseorang untuk menahan lidahnya dari bercakap perkara yang tidak berfaedah. Bila ada kesedaran ini, yang kesedaran berfikir untuk melakukan yang baik. Kita sentiasa fikir aku ni tak lama dah. Mungkin di kalangan kita umur 60 ramai ni, tuan-tuan. Umur 60 lebih pun ada, umur 70 pun ada. Mungkin dia fikir-fikir tak lama dah aku hidup. Pakcik berapa dah umur pakcik? Berapa? 64. Ya, lebih dah setahun daripada umur lagi. Ya, tuan-tuan. Ya, jadi berfikir, sampai ke aku boleh hidup sampai 70 tahun, 80 tahun. Maknanya kalau orang yang dah umur 65 tahun, tengok kawan-kawan ini 69 tahun meninggal, 70 tahun meninggal, 80 tahun meninggal, duk congok-congok. Kita punya saudara pun awal daripada kita tak sakit apa-apa pun mati dulu. Tuan-tuan, kena fikir. Ya, kena fikir. Apakah kita mampu untuk hidup sampai 40, 50 tahun akan datang? Tak. Tak mustahil, tapi jarang berlaku. Sebab umur akhir zaman, umat akhir zaman ni Nabi kata umurnya pendek, umur tak panjang. Umur umat akhir zaman ni
Umat Nabi Muhammad akhir zaman kita lah tuan-tuan, umurnya pendek, umur tak panjang lah. Ya. Dah umur pendek, amalan tak banyak. Tuan-tuan, amalan tak banyak. Cuma special kita umat akhir zaman ni, amal tak banyak tapi pahalanya banyak. Pahalanya banyak. Buat hanya sedikit tapi pahalanya banyak. Contoh, kita datang sekali je tuan-tuan, kita datang setiap waktu. Waktu maghrib ni kita datang. Apa pahala yang tuan-tuan dapat? Antaranya keluar daripada rumah, setiap langkah Allah bagi kebajikan pahala. Ya. Setiap langkah satu kebajikan. Bayangkanlah berapa langkah. Tuan-tuan, nampaknya? Punyalah tawaran Allah Ta'ala tu banyak, tapi manusia yang tidak menggunakan akal untuk merebut habuan yang Allah Ta'ala beri, inilah manusia yang rugi. Sebab dia duduk fikir mungkin barangkali dia akan hidup lama lagi. Tuan-tuan, dalam Islam ini dia tak boleh tangguh. Dalam ibadat tak boleh tangguh. Dalam buat baik, Allah suruh buat cepat. Setiap perkara yang baik buat cepat. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Bersegeralah kamu, cepatlah kamu minta ampun dengan Tuhan kamu. Kenapa Nabi suruh kita buat dengan segera? Minta ampun. Minta ampun dengan Allah. Dengan cara apa? Istighfar kepada Allah. Dengan cara kita balik kepada Allah. Ya, yang sebelum ini kita tinggal banyak ibadah, kita perbanyakkan ibadah. Itu salah satu daripada memohon ampun daripada Allah Ta'ala. Tuan-tuan, bila tuan-tuan sembahyang sunat, tuan-tuan merasakan apa? Kenapa tuan-tuan sembahyang sunat? Sama ada ba'diyahnya, duhanya, tahajudnya, witirnya. Kenapa sembahyang sunat? Sebab kita merasakan bahawa amalan kita tak cukup. Maka kita tampung dengan sunat. Tak cukup dengan fardu, tambah dengan sunat, tambah dengan sunat. Tak cukup dengan sembahyang, kita baca Quran. Tak cukup lagi dengan Quran, berzikir kepada Allah dengan pelbagai zikir. Kerana apa? Kerana kita merasakan kita tak cukup. Kita bimbang sampai satu saat Allah stop amalan kita. Stop amalan, tak boleh buat apa dah. Ya, maka cukup sekadar itu, tutup buku kita kat dunia. Habis amalan kat dunia. Ya. Sebab apa orang duk kejar ni? Sebab apa Tuhan suruh cepat, minta ampun, buat baik cepat, buat baik cepat. Kerana bila mati, habis segala amalan, berhenti belakang. Tuan-tuan, tak boleh nak buat apa dah. Ya, cuma yang ada. Yang ada ini mampu tak untuk mempertahankan kita, menjadi pembela kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Amalan yang sedikit. Ini belum tentu lagi sah batalnya amalan yang kita buat. Ya, kadang-kadang orang buat dia sendiri pun tak tahu sahnya, batalnya. Ya. Tapi saya percaya tuan-tuan, dengan banyak tuan-tuan belajar ilmu yang kita sekian lama belajar, ya, dan pelbagai ustaz yang memberikan ilmu tentang ibadah, ya, maka berdasar pada ilmu itulah yang menjadikan ukuran kita, menyebabkan timbul keyakinan kita kepada Allah bahawa aku buat ini, ya, dengan yakin, aku buat dengan betul, dan moga Allah terima amalan. Dan amalan ini menjadi harapan kita supaya amalan ini membantu kita di hari akhirat kelak, ya, bermula daripada alam kubur lagi. Dah bantu dengan amalan. Bahkan kat dunia lagi tuan-tuan sekalian, orang yang beramal dengan ilmu, Allah bantu dia. Tapi kadang-kadang kat dunia kita tak ada sedar. Ya, sebab apa? Sebab kita buat pelbagai benda, banyak perkara kita buat, ada yang baik, ada kurang baik. Kita bercakap pun begitu tuan-tuan. Ya, bercakap pun kadang-kadang kita tak boleh menilai yang mana satu faedah, mana tidak. Cakap je tuan-tuan. Baik, kita tengok. Orang yang melupai Allah Ta'ala kerana sibuk dengan perkara yang tidak berfaedah.
Seumpama seseorang yang mampu mengambil permata di hadapannya, tiba-tiba dia hanya mengambil tanah liat. Tuan-tuan, yang masih hidup ni ibaratnya kita nak putih permata-permata yang ada atas dunia. Apa dia permata-permatanya? Iaitulah bacaan Quran dengan zikirnya, datang ke masjid, solat sunatnya, dengan sedekah, dengan infaknya, bercakap benar, berkata memberi nasihat kepada orang lain. Itu permata. Tuan-tuan, tapi ada orang ramai yang manusia dia syok sendiri. Ya, dia syok sendiri dan bertangguh-tangguh ya untuk melakukan mengutip permata-permata di atas dunia ini. Ya, tuan-tuan sekalian, yang akhirnya dia terlepas. Esok mati barulah kita menyesal. Tuan-tuan, ya, Rabbana, minta dengan Tuhan. Absorna wa sami'na farji'na. Wahai Tuhan kami lihat masa kat dunia betul lah ya, Tok Bilal duk panggil masjid, tapi kami tak pergi. Betul lah orang-orang duk mengajar Quran, tapi kami tak nak belajar. Kami dengar ayat-ayat Quran, tapi kami tak erti nak baca. Dengar tapi kami tak tahu apa. Ya, farji'na, maka kembalikan kami sebentar wahai Tuhan, na'mal solihah inna muqinun. Tolonglah wahai Tuhan, kembali sebentar kami ke dunia, kami nak beramal sungguh-sungguh, nak buat baik. Cakap bohong pun tak nak dah, cakap tak faedah pun tak nak dah. Nak baca Quran, kami nak sembahyang, kami nak iktikaf dalam masjid. Inna muqinun, sesungguhnya kami telah yakin memang betul dengan sebenar-benarnya. Ya, ini tuan-tuan. Besok maknanya dah mati, besok baru nak minta dengan Tuhan, nak balik semula atas dunia. Padahal Tuhan dah bagi dah. Dah bagi umur tu, maksud dia Allah bagi peluang untuk beribadat. Allah bagi umur, maksud dia Allah bagi masa. Ya, Allah bagi masa untuk beribadat. Walaupun orang yang sedang sakit terlantar. Ada orang sakit 3 tahun terlantar, tuan-tuan sekalian, tak boleh bangun. Tapi Allah masih lagi bagi umur kat dia, bermakna sekaligus Allah bagi masa kat dia. Kadang-kadang bahkan orang yang sakit itu dia rasa lebih gembira berbanding dengan waktu dia sihat. Kenapa? Kerana dia tak boleh buat aktiviti apa, ya, bibir mulutnya itu membasahi dengan lantunan ayat-ayat Al-Quran yang dia baca. Ada pun di waktu-waktu masa sihat dia disibukkan dengan urusan dunia, tak mampu untuk nak membacakan ayat-ayat Al-Quran, bahkan kadang-kadang nak berselawat kepada Nabi pun susah. Betul tak tuan-tuan? Kan? Belum tentu tuan-tuan. Kadang-kadang kita duduk bersembah dengan kawan-kawan kita, tuan-tuan, 2-3 jam di kedai-kedai. Belum tentu tuan-tuan dapat mencelah dengan ucapan selawat sekalian. Belum tentu. Kan? Tapi kita dah dimasuk 3 jam kat situ. Ya, mahal pelbagai cerita. Tambah-tambah di musim ni pula cerita yang tak selesai lagi kan. Lagi panjang lagi cerita. Kan? Ya, lagi panjang lagi cerita. Ya, ucapan selawatnya tak pernah diselipkan. Banyakkanlah selawat tuan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Duduk dalam kereta, tengah-tengah mandu selawat. InsyaAllah Allah pelihara perjalanan kita. Allah pelihara perjalanan. Ya, selawat. Nak tidur pun selawat. Ya. Baik. Dalam satu hadis Nabi SAW, Nabi bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Antara tanda kesempurnaan Islam
seseorang itu ialah dia meninggalkan apa yang tidak berkenaan dengannya. Maksud dia, antara sempurnanya, cantiknya, comelnya seorang mukmin ini, ya, seorang Islam ini, iaitulah dia cuba mengurangkan sebanyak mungkin ucapan dan kata-kata percakapan yang tidak memberi manfaat. Ya, bahkan kalau kita banyak bercakap benda yang tidak berfaedah, tambah lagi bercakap, ya, membawa perkara yang membawa fitnah, ya, membawa fitnah. Tuan-tuan, perkara yang tidak betul tolong jangan sebar. Tak dapat perkara yang sahih, jangan sebar buat dia. Ini zaman fitnah, ya, zaman fitnah. Setiap hari masuk je berita-berita palsu, fitnah yang membawa fitnah. Ya, kita turut sebar, kita baca sekejap, kita pun forward. Ya, forward ke grup kawan kita sebelah. Maka mereka semua dapat cerita pula pada orang lain, forward pula pada orang lain. Bila dapat tahu berita itu adalah fitnah, palsu dan fitnah, tuan-tuan nak buat macam mana agak-agak? Tuan-tuan, kita dah hantar dah 1 jam yang lepas, tiba-tiba, ya, dapat berita yang sahihnya menyatakan bahawa itu adalah berita palsu dan berita fitnah. Tuan-tuan rasa macam mana agak-agak? Rasa tak bersalah? Rasa bersalah kan? Rasa takut je. Ya, waktu itulah ucap astagfirullahalazim, ya Allah, aku telah tersalah engkau. Ya, baru dapat tahu ini adalah fitnah. Sebab itu bila berita yang tidak sahih jangan disebarkan. Kenapa? Dia boleh membawa kepada fitnah. Wal fitnatu asyaddu minal qatl. Dan fitnah itu lebih dahsyat daripada bunuh orang. Bunuh orang. Sebab apa Tuhan kata begitu, tuan-tuan sekalian? Sebab dengan berita fitnah itu dia boleh merosakkan dan membunuh ramai orang. Adapun dia bunuh seorang diri, orang lain tak terlibat. Tetapi fitnah itu dia boleh merosakkan ramai orang. Nampak? Baik itu Tuhan sebut lebih bahaya berita fitnah itu daripada, ya, dosa membunuh. Ya. Setengah ayat menyebut wal fitnatu akbaru minal qatl. Dosanya lebih besar daripada membunuh. Bercakap dengan perkara yang batil, iaitu percakapan dalam perkara maksiat, seperti bercerita tentang tempat-tempat arak dan majlis-majlis orang fasik. Ya, perkara yang batil ini ada berbagai-bagai jenis. Sahabat Nabi yang bernama Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu meriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal 'abda yatakallamu bil kalimah yazillu biha fin nar ab'ada ma bainal masyriqi wal maghrib. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang hamba yang bercakap dengan percakapan yang boleh menyebabkannya diumbang ke dalam neraka yang luasnya lebih jauh dari jarak antara timur dan barat. Ya, sebab itu lidah ni bahaya, tuan-tuan. Lidah ni bahaya. Dia lembut, ya, tapi dia cukup tajam. Ya, dia lebih tajam daripada mata pedang. Lidah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, abghadur rijal ila Allah al-aladul khasim. Lelaki yang paling dibenci oleh Allah Ta'ala
ialah orang yang paling banyak berbalah dan bermusuh. Ya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dan riwayat At-Tirmizi dan An-Nasa'i daripada Aisyah radhiyallahu taala anha. Nabi sebut orang lelaki yang paling dibenci oleh Allah Taala ialah yang banyak berbalah dan bermusuh. Ya. Ni sekarang ni ramai orang balah ni. Tuan-tuan sekalian. Ya. Ramai yang sedang berbalah sekarang ni. Dan boleh jadi musuh. Baik, tak apalah kita dengar ayat ni. Baik, itu pentingnya bila kita belajar. Pentingnya belajar dan pentingnya ilmu. Tuan-tuan kalau tak belajar, tak membaca, tuan-tuan nak dapat ilmu macam mana? Tidak membaca, tidak belajar, tidak mendengar. Di mana tuan-tuan kita nak dapat ilmu? Macam saya juga. Nak dapat ilmu macam mana? Kalau kita tak mendengar, kalau kita tak membaca, ya, kalau kita tidak belajar, tak akan dapat ilmu. Dia bukan boleh dapat ilmu daripada langit gitu. Tuan-tuan, siapa kita? Kan? Jadi Allah Ta'ala sebut orang yang lelaki yang paling dibenci oleh Allah Ta'ala ialah orang yang banyak berbalah dengan orang lain dan banyak bermusuh. Tambah berbalah sesama Islam. Kan? Muslim pilihan raya habis dah. Ya, kalau sebelum ni berperang, tuan-tuan sekalian ya. Dah habis dah tuan-tuan sekalian, berbaik. Ya, itulah akhlak Islam. Jangan ada yang bermasa muka. Kenapa? Kita sesama orang Islam. Sama orang Islam. Ya, dibuat salah ke macam mana ke, hatta tersalah minum awak ke, ya, selagi mana kita tidak syirik kepada Allah Ta'ala, selagi itulah dia dinamakan Islam. Walaupun sampai peringkat dia tak sembahyang sekalipun tuan-tuan, ya, tak sembahyang. Kalau dalam mazhab Syafi'i kita, walaupun dia tak sembahyang dan nyata dia ni tak sembahyang, sehingga kan ada hadis Nabi kata orang yang tinggal sembahyang dengan sengaja, ya, kufur dia dengan nyata. Ya, man taraka as-salat muta'ammidan faqad kafara jihara. Barang siapa yang meninggalkan solat dengan sengaja, maka nyatalah kekufurannya. Dengan nyata kufurnya. Ya, tuan-tuan. Tapi pandangan ulama dalam mazhab Syafi'i, walaupun dia tak sembahyang, bila dia mati, mengambil hukum ihtiyati. Nyata dia tu tak sembahyang, kalau ikut kafir dah, tetapi dia seorang Muslim asal, maka hendaklah disolatkan jenazahnya dan dikuburkan di perkuburan Islam. Apa begitu tuan-tuan sekalian? Ya, sembahyang jenazahnya, ya, supaya lepas tanggungjawab kita, tanggungjawab fardu kifayah. Walaupun seorang sembahyang. Ya. Ada orang kadang tu dengar dia ni memang tak sembahyang, memang kaki arwah dan sebagainya, mati dia dalam keadaan begitu, tak nak sembahyang tak apa. Paling-paling tidak ada seorang dua yang sembahyang sekadar untuk menggugurkan dan melepaskan tanggungjawab fardu kifayah. Paling tidak saya pernah jumpa tuan-tuan sekalian, orang begini mati. Ya, Jumaat masjid tak nak sembahyang. Akhirnya siapa? Tok Bilal yang menguruskan jenazah itu. Biasanya bila orang yang menguruskan jenazah, dia mengurusnya sampai Z, sampai habis. Dia menguruskan, ya, menguruskan mandinya dengan kafannya, dialah juga solatnya. Tuan-tuan, sampai ketika dia sembahyang hanya 2 orang saja sembahyang. Dia dan juga seorang pembantu dia. Seorang pembantu yang masa memandi jenazah. 2 orang dia sembahyang, orang lain tak nak sembahyang. Kenapa? Kerana tahu dia ni memang bukan tak pernah sembahyang, bahkan yang sentiasa melakukan dosa kepada Allah Ta'ala. Cuma tinggal lagi dia tidak syirik kepada Allah. Dia percaya pada Allah tapi tidak syirik.
Sampai peringkat itu pun ulama dalam mazhab Syafi'i kata wajib dia solatkan. Tuan. Ya, mungkin barangkali dengar, bila kita dengar pun rasa tak ada selera nak sembahyang lah. Dan dia tambah pula tak pernah nampak ke masjid. Jangan kata Jumaat, raya pun tak nampak. Tiba-tiba akhir kesudahan dia, penamat hidupnya, orang tolong bawa dia ke masjid. Kan? Tolong bawa ke masjid. Kenapa bawa ke masjid? Sebab kalau sembahyang kat rumah, nampak raya seorang dua je dah sembahyang. Bila kat masjid selamat sikit, ramai sembahyang. Itulah harapan kita atas dunia. Tuan-tuan pun begitu juga bila berlaku kematian di pihak keluarga kita. Kita sendiri pun rasa nak supaya sembahyang solat jenazah itu ya di tempat yang ramai. Baik itu di tempat masjid kita, tuan-tuan sekalian, menjadi kebiasaan solat jenazah, bukan perkara yang jarang-jarang berlaku. Kebiasaan. Bahkan orang yang meninggal di perkampungan yang jiran-jiran berdekatan pun tak keberatan untuk nak bawa jenazah, semata-mata untuk nak solat saja. Tak ada masalah. Ya, kalau jenazah datang, ya, tuan-tuan sekalian, macam tadi solat jenazah lepas asar tadi. Ya. Ada waktu lepas zuhur tengok-tengok ada kat belakang jenazah daripada luar. Kan? Bila bagi tahu ustaz ada solat jenazah depan. Nampak? Masuk isyak dah. Masuk 2 minit. Ya. Jadi tak tahu siapa, datang je. Ya. Rezeki kepada kita yang solat. Rezeki. Ya. Baik. Ingat tuan-tuan, dengan sebab percakapan seseorang itu dapat dihumbankan ke dalam neraka yang luas. Ya, yang jaraknya lebih jauh di antara timur dan barat. Ini dia. Dan bila begitu keadaan dia, setiap kita manusia ini hendaklah mencegah kemungkaran yang berlaku dalam tutur kata dan hendaklah menerangkan perkara yang sebenar. Ya. Bercakap biar benar. Ya, cakap dipanggil cakap benar, jangan berbohong. Ya, jangan berbohong. Dan perkara yang membawa fitnah jangan disebarkan tanpa berita yang sahih, perkara yang sahih, yang belum sahih, yang tidak jelas. Ya, kerana barangkali mungkin membawa fitnah. Dan menjadi teruskan ya, memberi peranan dalam memberi nasihat. Memberi nasihat. Ya, kalau tengok kawan kita tak betul, nasihat. Kalau dia buat tak betul, kita nasihat, tuan-tuan. Tentang dia nak terima tak nak terima bukan urusan kita. Tugas kita watawasau bisabr. Kamu hendaklah sentiasa memberikan wasiat untuk seseorang itu bersabar. Ya. Tentang menerima tak menerima bukan urusan kita. Sebab bila Allah bila dia dapat menerima, bermakna dia terima hidayah Allah. Yang beri hidayah itu Allah. Ya. Manusia ni hanya menyampai. Kita tengok bagaimana Rasulullah menyampai kepada Abu Talib. Kan? Sampai ke akhir hayatnya tak mampu Abu Talib untuk menuturkan kalimah syahadatain. Tetapi konsep Nabi tetap juga menyayangi ya Abu Talib selaku ada hubungan yang saudara dan selaku sebagai ya berusaha yang tidak pernah putus untuk berdakwah. Maka oleh sebab itu tuan-tuan sekalian, ya, janganlah kita menjadi orang yang termasuk dalam golongan yang Allah Ta'ala benci. Benci dengan sebab apa? Dengan sebab kadang-kadang dengan sebab percakapan kita boleh menjadi satu perbalahan dan bermusuhan. Ya, itu. Dan akhirnya tuan-tuan sekalian,
Nabi SAW sabda, inna abghadakum ilayya wa ab'adakum minni yawmal qiyamah masawikum akhlaqa as-sarsaruna al-mutasyaddiquna al-mutafayhiquna. Orang yang paling aku benci, kata Nabi SAW, dan yang paling jauh denganku, yang paling jauh daripada aku pada hari kiamat kelak, ialah orang yang berakhlak buruk. Salah satu daripada tanda orang yang berakhlak buruk, dia selalu bercakap untuk mencari perbalahan. Ini akhlak yang buruk. Orang yang banyak bercakap dan yang bercakap dengan gaya menggerak-gerak dan meleweh-lewehkan mulutnya secara melampau kerana membuat fasih dalam sebutan, mengejek-ngejek, serta orang yang bercakap panjang lebar dan berlebih-lebihan seolah-olah penuh di dalam mulutnya itu. Maka orang yang banyak bercakap yang tidak berfaedah, dan tambah pula percakapan itu dapat merosakkan orang lain, maka ini adalah satu akhlak dan percakapan yang sangat-sangat dibenci oleh Nabi SAW. Maka insya-Allah kita sama-sama cuba mengasah lidah kita dan mendidik jiwa kita ini. Apabila bertutur, kita pastikan bahawa pertuturan kita itu pertuturan yang benar, yang benar, dan tidaklah membawa berita-berita yang fitnah. Sekadar itu dulu, tuan-tuan sekalian, mudah-mudahan Allah memberkati pertemuan kita, dan kita berada dalam majlis ilmu ini dipersaksikan oleh para malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak pernah putus, tidak pernah berhenti menulis kebajikan-kebajikan daripada tadi sampai sekarang. InsyaAllah, wallahu a'lam. Qul qali hadza, astaghfirullahal azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.